Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini video ini adalah berkaitan dengan Asas Sains Komputer Tingkatan 3 bab 4.1 Pengkalan Data dan SQL. Subtopik 4.1.5 Membina Pengkalan Data. So rujukan ialah buku teks ASK Tingkatan 3 muka surat 127 hingga 138. Jadi objektif video ini adalah pada akhirnya pelajar akan dapat membina satu pengkalan data. Okey. So mari kita mulakan. Baik, untuk membina pengkalan data, kita perlu buka aplikasi apa dia? Microsoft Access. So kita buka Microsoft Access. So kita klik pada blank database ni, klik satu kali dan kita namakan database kita ni sebagai tugasan 1. Dan saya nak masukkan simpan destinasi untuk tugasan 1 ini dalam my document saya. Okey, tekan OK. Pastikan anda ingat di mana anda simpan fail anda. Tekan OK dan create. Okey, sekarang kita mula dengan merujuk daripada muka surat 130. Okey, yang pertamanya ialah kita kena membina dulu table ataupun jadual. Kalau sebelum ini kita dah belajar teori, kita ada entity, kita ada attribute kan. Okey, jadi table ni agak-agaknya dia apa dia? So table adalah entity. Entity ni macam mana? Dia satu objek yang sama jenis. Okey, contohnya murid. So semua nama murid kita letak dalam table tu. So hari ni kita nak bina table murid. Jadi kita right click, kita tekan kita pergi kat view dan kita pilih design view. So kita tukar nama table 1 ni menjadi murid. Okey, sekarang kalau kamu tengok kat sini dah ada table murid. Jadi kita masukkan field name. Okey, field name ni kalau kita belajar teori, dia adalah attribute kepada murid. Jadi murid entity, so attribute dia ialah yang kita isikan dalam field name ni. Contohnya ID murid, nama murid, kelas mana, itu semua dia punya attribute je. Jadi kita boleh ikut muka surat 132 untuk masukkan data dalam ID murid. Masukkan data dalam table ni. Ni bukan data, kita nak masukkan dulu dia punya attribute dia. Okey, ID murid. Okey, yang ni kita pilih short text. Baik, sekarang kita dah masukkan attribute untuk table murid. Now kita nak create pula table yang seterusnya, iaitu table markah. So, macam mana kita nak create table lagi? Kita tekan create, kita klik table. Okey, sekarang table baru dah ada. Kita dah ada table lagi satu kat sini. So klik kepada design view. So kita namakan table ni kepada markah. Okey. So dalam ni kita isi attribute untuk table markah
iaitu kita ada ID, kita ada ID markah, kita ada ID murid. Kat sini ialah short text, sini pun short text. Dan kita ada markah DM, BI, sign, mat, sejarah, Q, dan ASK. Okey. Jadi kita dah ada attribute untuk table markah dan attribute untuk table murid. Baik, perhatikan dekat sini, ID murid ni ada gambar kunci. Kan? Ada gambar kunci kecil kat situ. Agak-agak dia apa? So, ini adalah kekunci primer bagi table murid. Okey, dia akan jadi kekunci primer bagi table murid. Dekat table markah pun ada juga kekunci primer dia, iaitu ID markah. Tapi ada juga ID murid dekat sini. So, ID murid ni apa dia? Dia bila di table markah, ID murid tu menjadi kekunci asing. Okey, boleh faham? So, kalau tak faham kekunci primer tu apa, kekunci asing tu apa, rujuk balik buku teks, tengok dia punya penerangan. Okey, sekarang kita nak buat apa? So, sekarang kita nak masukkan data. Sekarang kita dah ada dia punya attribute, kita nak masukkan data. Oh, sorry. Sebelum kita nak masukkan data, kita nak buat relation dulu. Okey, untuk bina relation antara kedua-dua ni, kita kena ada buat relation kan? Relation tu yang mana? Yang kekardinalan tu. Ingat balik kekardinalan. Ada one to many dengan one to one. So, kita kena buat relation dulu antara murid dengan markah. Jadi, bila kita buat relation, sebelum nak buat relation, kita kena close dulu kedua-dua table ni. Dan pastikan kita save dia. Okey, close. Dan kita save dia. Yes. Okey, bila dah kosong macam ni, kita pergi dekat database tools dan kita pilih relationship. So, kita pilih kedua-duanya, markah dan murid, kita add. Sebab kita nak masukkan dia kan. Okey, jadi sekarang ni macam mana kita nak buat? So, kita tarik ID murid ni dan padankan dengan ID murid. Kita kena tengok mana yang sama lah kekunci primer dia. Mana yang sama? ID murid. Okey, ID murid ni kita tarik pergi dekat sini. Tak jadi. Baru jadi. Okey, bila dia dah keluar table ni, klik dua kotak ni dan kita tengok relation dia apa? One to many. So, maksudnya seorang murid akan ada banyak markah. So, kita create dia. Jadi, terjadilah satu relationship antara dua table ni. One to many relationship. Okey. Tekan save. Baik. Sekarang kita dah ada relationship. Kita boleh padam relationship ni. Barulah kita masukkan maklumat dalam table. Setiap table ni. Masukkan data dia. Okey. Now, tadi saya cakap kalau murid ni adalah entity, maka ID murid, nama murid jantina dan semua ni adalah dia punya attribute. So, kita nak masukkan data, kita rujuk muka surat 137. Dan kamu masukkanlah semua data yang ada di situ.
Okey, kita telah selesai masukkan data dalam tebel murid. Kita tekan save dan kita masukkan data pula dalam tebel markah. Boleh, yang ini rujuk muka surat 138. Okey, markah ni saya random je ya masukkan. Saya tak ikut yang dalam buku teks tu sebab saya nak cepat. Apa saya buat ni? Lupa tekan tab. Okey. Jadi kita telah selesai mengisi data dalam kedua-dua tebel. Okey, cuba tengok kat sini ada 7 pelajar dan kat sini pun ada markah untuk setiap pelajar. Okey. Itu saja untuk video kali ini. Jadi anda telah berjaya membina pengkalan data yang mempunyai 2 tebel. Okey, video seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak menghasilkan borang dan kita masukkan data melalui borang. Kalau yang ni kita masukkan data melalui tebel ni kan. Tebel yang kita sediakan ni. Dan video seterusnya akan saya tunjukkan kita masukkan data melalui borang. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.